Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Diana binti Ma'in alias Mu'in. Nombor matrik saya ialah 057390. Saya merupakan pelajar Diploma Teknologi Maklumat. Saya akan bercerita sikit tentang sinopsis cerita Kasihku Untukmu. Okey, cerita ni berkisahkan tentang 3 orang adik-beradik, iaitu Salina, Syafia dan Aqwa. Salina ni merupakan anak sulung dalam keluarganya, manakala Syafia anak yang kedua dan Aqwa merupakan anak yang bongsu. Puan Hasnah iaitu ibu mereka merupakan seorang suri rumah yang tidak bekerja. Salina ni seorang guru sekolah rendah. Perwatakan Salina ni merupakan seorang yang lembut, yang sopan, yang hormat kepada ibunya. Berbeza dengan Syafia, anak yang kedua. Anak yang kedua ni, Syafia ni seorang yang sombong, belagak. Memang Salina ni merupakan ketua keluarga tersebut setelah kematian ayah mereka. Ayah mereka meninggal kerana kemalangan ketika pulang dari bekerja. Jadi Salina ni bertanggungjawab sepenuhnya lah atas ahli keluarga mereka. Syafia ni merupakan pelajar universiti, jadi segala pembelanjaan Syafia ni Salina yang tanggung. Syafia ni sering sangat minta duit dengan kakak dia, Salina. Selalu tak cukup duit. Duit yang diberikan tu bukannya digunakan sebaiknya, tapi digunakan sebaliknya. Aqwa ni pelajar tingkatan 4 di sekolah menengah dekat kampung dia. Jadi Salina ni dia tanggung semuanya. Semua keperluan adik dia tanggung. Ibunya dia tanggung, semua dia tanggung. Duit gaji yang dia dapat dia akan belanjakan untuk ahli keluarga dia. Setiap di sikap Salina ni Syafia tak suka sebab ibu dia macam prihatin sikit dekat Salina ni. Nak dia jadikan cerita, suatu hari ni Salina pergi ke universiti Syafia. Nak tengok dia lah sebab selama cuti 2 minggu semester tu Syafia tak balik. Sebab dia cakap nak belajar kawan-kawan. Walhal masa tu dia gunakan untuk berfoya dengan kawan-kawan dia. Jadi Salina ni pergi universiti dia nak jumpa dengan dia lah. Jadi bila dia sampai dekat hostel tu, dia tanya pakcik jaga. Dia tanya, tapi pakcik jaga tu cakap semua budak kena balik. Semua pelajar kena balik. Jadi dia balik lah. Bila dia balik tu dekat dengan stesen bas, dia macam dekat stesen bas tu dia macam rasa pening. Dia macam sekeliling dia tu berputar. Dia macam nak pitam. Dengan sekelip mata je dia pengsan. Dia sedar-sedar je dia dalam wad dah. Jadi dia macam pelik lah kenapa dia ada dalam wad. Jadi doktor datang bagi tahu, cek dia apa semua, doktor bagi tahu dia disahkan menghidap bara. Tahap 4 lah. Bila dia lama-lama tu kesihatan dia makin merosot, macam tu. Jadi Syafia ni balik, Syafia tak puas hati. Bila dia balik tu memang ibu dia memang prihatin sangat dekat kakak dia. Dia macam pelik kenapa ibu dia macam ni. Jadi dia macam tak puas hati, dia macam marah sangat. Dia rancang benda tak baik nak kenakan kakak dia supaya ibu dia ni benci kat kakak dia. Jadi dia buat macam-macam lah. Dia rosakkan makanan, dia saja je nak putar balik cerita, macam dia buat benda tu tapi dia salahkan kakak dia. Macam tu. Jadi nak dijadikan satu cerita. Tiba-tiba satu hari ni Salina ni tak sedar diri. Tiba-tiba tak sedar diri. Aqwa kejut tu nak solat subuh, tak sedar diri. Ibu dia hampir rebah mendengar berita tu. Dia tak boleh terima anak dia macam tu. Syafia ni marah, balik ke hostel balik. Cuti tu dia balik. Dia balik tu nak dijadikan cerita, dia kena tangkap polis sebab dia kena tangkap sebab dia ada terlibat dengan pengedaran dadah di kalangan pelajar universiti. Pasal ni terkejut, macam kenapa anak aku macam ni macam tu, sebab dia tak sangka anak dia macam tu. Jadi dia memang hampir rebah lah masa terima berita tu. Jadi Salina ni dia lah yang pergi kepada polis tu untuk ikat jamin si Syafia ni. Bayaran jaminan pada masa tu pula adalah RM1,500.
Jadi bila Safia dia adik ini pun dibebaskan. Jadi bila balik je kat rumah, tak sempat nak naik rumah, mak dia Puan Hasnah ni tampar pipi Syafia. Dia luahkan semua dia cakap lah yang dia rasa macam tersisih dengan ahli keluarga dia. Puan Hasnah ni lebih-lebihkan kakak dia daripada dia, macam tak sayang dia lah. Macam tu. Syafia pun ambil beg terus lari daripada rumah. Jadi si Salina ni walaupun badan dia lemah, dia masih lagi kejar adik dia. Tetap sayangnya dia dekat Syafia tu. Dia kejar Syafia ni. Syafia ni dekat sampai je dekat depan warung orang kampung tu. Syafia ni tak nampak ada kereta lalu. Jadi kereta tu laju. Jadi Syafia ni lintas je. Yang Salina ni nampak. Jadi Salina macam tak fikir apa dah. Dia pun tolak je Syafia tu ke tengah jalan. Dia yang kena langgar. Si Syafia ni doktor sahkan buah pinggang dia gagal berfungsi sebab rosak, sebab disebabkan kemalangan tu lah, impak kemalangan tu. Jadi doktor cakap kalau dia nak sihat seperti sedia kala, dia kena buat pemindahan buah pinggang. Jadi tulislah biar ambil dia buah pinggang dia, sebabnya lagipun dia pun dah tak lama. Jadi ambil je lah buah pinggang dia sebagai ganti. Macam tu. Lepas tu dia macam pesan lah dekat situ, suruh Syafia ni jadi adik yang baik. Sebelum masuk dalam bedah tu, si Salina ni sempatlah tengok ibu dia, adik dia, Aqua. Yang si Syafia ni dah masuk dah, dia tak masuk lagi. Jadi sempatlah dia tengok je adik dia yang bongsu tu, Aqua tu. Dia sempatlah usap rambut adik dia yang bongsu tu. Jadi pembedahan tu berjaya. Buah pinggang Salina tu untuk Syafia tu berjaya lah pembedahan tu. Jadi nak dijadikan cerita, si Salina ni meninggal. Tapi Salina ni meninggal di samping ibu dan adik dia lah. Jadi dia sempatlah bagi surat ke Aqua. Jadi bila meninggal tu, ibu dia tak bagi tahu pun si Syafia ni, sebab Syafia ni masih lagi baru lepas pembedahan, tak sihat sangat. Jadi dia tak nak ganggu perkembangan kesihatan dia. Ibu dia cerita yang kakak ni dah meninggal, Salina dah meninggal. Jadi Syafia ni meratap lah dekat kubur kakak dia. Macam minta maaf, cuba cakar-cakar tanah nak gali balik, sebab nak tengok kakak dia. Tapi Aqua ni tahan lah, macam tenangkan kakak dia. Nak buat macam mana kan, orang yang dah pergi kita tak boleh nak kembalikan. Aqua baca surat tu. Jadi Aqua baca surat yang kakak dia bagi ni, arwah kakak dia bagi, arwah Salina bagi. Salina ni tulis lah, suruh Syafia ni jadi anak yang baik, Aqua jadi anak yang baik, jaga ibu diorang, belajar rajin-rajin. Dia nak tengok, dia nak Syafia ni jadi pelajar terbaik dalam universiti. Aqua pun dia nak jadi murid yang cemerlang. Dia tak nak mereka meratap sangat kematian dia, sebab dia anggap semua tu adalah sebagai takdir. Syafia ni dinobatkan sebagai pelajar terbaik di universiti dia. Dia dapat anugerah dekan. Aqua pula dah melanjutkan pelajaran ke luar negara, belajar dalam kos engineering ataupun jurulatera. Jadi bila hari konvo Syafia ni, dia orang ambil gambar keluarga walaupun kakak dia tak ada. Dia tetap ambil, 3 orang tu tetap ambil. Jadi lepas dia habis convocation tu, si Syafia ni bawa lah ijazah yang dia dapat tu, anugerah yang dia dapat tu dekat kubur kakak dia. Jadi dia pergi kat kubur kakak dia. Dia cakap lah dia dah tunaikan hasrat kakak dia jadi pelajar cemerlang. Aqua pun dah jadi murid cemerlang. Jadi diharaplah kakak dia tenang kat sana. Dia menangis dekat kubur kakak dia. Yelah, jadi mereka hidup bahagialah lepas tu. Kita rasalah ingat
jasa kakak dia dalam apa yang dia buat. Jadi dia tak nak sia-siakan apa yang kakak dia dah korbankan untuk dia, untuk dia bazirkan macam tu saja. Dia tak nak kakak dia tu mati dengan sia-sia. Macam tu dah sinopsis dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashima binti Rosni, nombor matrik 057446. Saya dari Diploma Teknologi Maklumat, Fakulti Informatik dan Komputeran. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang konsep dan tema cerita ini. Konsep dan tema cerita ini adalah berkaitan tentang kekeluargaan, di mana diceritakan dalam cerita ini pengorbanan seorang kakak iaitu Salina yang sanggup berkorban demi ibu dan adik-adiknya iaitu Syafia dan Aqua. Yang pertama, pengorbanan Salina yang sanggup memenuhi kehendak adiknya iaitu Syafia yang sering meminta wang daripadanya berbanding membeli ubat-ubatan kerana terpaksa mencantumkan wangnya agar cukup untuk keluarganya sendiri. Selain itu, Aqua iaitu adik bongsu kepada keluarga itu yang sanggup mengambil upah bekerja di kedai runcit di dalam kampungnya untuk perbelanjaan hariannya. Ini kerana dia mahu meringankan beban kakaknya yang selalu menghabiskan duit kepada keluarganya sendiri. Seterusnya, ketika mana Salina mendapat berita tentang Syafia yang ditahan kerana sindiket penyebaran dadah di universiti, dia terus ke balai polis dan membayar jaminan sebanyak RM2,000. Akhir sekali, sewaktu Syafia berlari keluar dari rumah selepas ibunya bertindak menampar mukanya apabila mendapat berita tentang Syafia ditahan akibat sindiket penyebaran dadah, Salina mengejar dari belakang walaupun dirinya berasa lelah kerana keadaan dirinya yang bukan seperti dahulu. Ketika Syafia hendak melintas jalan, dia tidak sedar akan lori yang memecut laju dan dia melintas tanpa melihat kiri dan kanan. Tanpa ragu-ragu, Syafia terus menolak adiknya dan akhirnya dia yang dilanggar oleh lori tersebut. Saya akan menerangkan tentang watak perwatakan yang terdapat di dalam cerita ini. Terdapat dua jenis watak perwatakan yang terdapat di dalam cerita ini. Yang pertama ialah protagonis, yang kedua ialah antagonis. Antara contoh watak protagonis yang terdapat dalam cerita ini, yang pertama ialah watak Salina, yang kedua Puan Hasnah dan yang ketiga ialah Aqua. Sebagai contoh watak antagonis yang terdapat dalam cerita ini adalah Syafia. Watak protagonis yang pertama ialah Salina. Salina merupakan anak sulung dalam keluarganya, menjadi ketua keluarga selepas kematian ayahnya dengan menyara dua orang adiknya yang masih belajar bersama ibunya. Ia bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah. Sikap yang pertama terdapat pada Salina ialah bertanggungjawab. Sebagai contoh, mengambil tanggungjawab sebagai seorang anak sulung selepas pemergian ayahnya dengan menyara ahli keluarganya yang lain. Sikap yang kedua ialah prihatin. Sebagai contoh, ia menelefon adiknya Syafia ketika mendapat tahu bahawa tiada pelajar yang tinggal di hostel untuk memastikan keadaan adiknya baik-baik sahaja. Sikap yang ketiga ialah baik hati. Sebagai contoh, Salina sanggup menepikan keperluan dirinya demi menyara keluarganya. Selain itu, sanggup mempertaruhkan nyawanya dengan menolak adiknya iaitu Syafia ketika Syafia hampir dilanggar lori sebaik saja. Syafia lari dari rumah akibat dihalau oleh ibunya kerana kecewa akan sikap Syafia. Seterusnya, Salina baik hati mendermakan buah pinggangnya kepada adiknya, iaitu Syafia yang mempunyai masalah buah pinggang akibat daripada kemalangan tersebut. Watak protagonis yang kedua ialah Puan Hasnah, iaitu merupakan seorang balu yang kehilangan suami setelah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dia juga merupakan seorang suri rumah tangga. Antara sikap-sikap yang terdapat pada Puan Hasnah yang pertama ialah tabah. Sebagai contoh, Puan Hasnah tabah mengharungi kehidupan yang penuh dengan onak duri setelah kehilangan suaminya. Selain itu, ia juga tabah mengharungi cabaran apabila mendapat tahu bahawa Salina menghidap bara hati tahap keempat.
Walaupun keadaan hatinya luluh, ia juga merahsiakan perkara tersebut daripada diketahui oleh anaknya yang lain atas arahan Salina. Sifat yang kedua ialah prihatin dan sayang akan anak-anaknya. Puan Hasnah prihatin dan sayang akan anak-anaknya. Sebagai contoh, hanya membenarkan anaknya iaitu Safia tinggal di hostel dan menasihati anaknya agar menjaga diri. Walaupun Safia hanya menipu ibunya kerana tidak mahu pulang ke rumah kerana ingin keluar bersia-sia bersama rakan-rakannya yang lain. Watak yang ketiga bagi watak protagonis ialah Aqwa, iaitu merupakan seorang murid tingkatan 4 dan juga merupakan anak bongsu dari keluarga itu. Antara sikap yang terdapat pada Aqwa yang pertama ialah berdikari. Sebagai contoh, ia mengambil upah bekerja di kedai runcit dan uang daripada hasil pekerjaannya itu diletakkan di dalam tabung dan separuhnya dijadikan sebagai uang untuk persekolahannya. Sikap yang kedua ialah berfikiran dewasa. Sebagai contoh, Aqwa memahami sikap kakak sulungnya iaitu Salina yang sanggup berkorban demi menepikan kehendak dirinya, demi menyara adik-adiknya bersama ibunya yang lain. Yang ketiga ialah baik hati. Sebagai contoh, Aqwa hanya berpura-pura tidak tahu akan keadaan kakaknya walaupun sebenarnya dia amat sedih dengan keadaan kakaknya. Hampir setiap hari dia bangun solat malam dan mendoakan agar kakaknya cepat sembuh dari penyakit tersebut. Watak seterusnya ialah watak antagonis. Seterusnya dalam cerita ini ialah watak antagonis. Sebagai contoh ialah watak Safia. Safia merupakan seorang pelajar universiti dan juga merupakan seorang anak kedua dalam keluarganya. Sikap yang pertama terdapat pada Safia ialah pentingkan diri. Sebagai contoh, Safia hanya meminta wang kepada kakaknya dan digunakan untuk bersukaria bersama rakan-rakannya yang lain di kelab dan sebagainya tanpa memikirkan perasaan kakaknya sehingga kakaknya itu terpaksa mencaturkan wang untuk membeli ubat-ubatan untuk penyakitnya. Sikap kedua yang terdapat pada watak Safia ialah iri hati. Sebagai contoh, Safia iri akan kakak sulungnya dan berpendapat bahawa ibunya hanya lebih menyayangi kakak sulungnya. Dengan itu, ia telah merancang suatu muslihat dengan meletakkan ayam mentah dan garam dalam jumlah yang banyak di dalam masakan ibunya dan menuduh kakaknya iaitu Salina yang melakukan hal tersebut. Di sebaliknya, masakan itu dimasak oleh ibunya sendiri. Sikap yang ketiga pula ialah Safia mudah terpengaruh. Sebagai contoh, ia ditangkap oleh pihak polis akibat terlibat dalam pengedaran dadah dan dijamin oleh kakaknya iaitu Salina dengan jumlah RM2,000. Selain itu, Safia terikut rakannya yang suka membuang masa dan pergi ke kelab malam dan sebagainya. Sikap seterusnya pada watak Safia ialah menepati janji. Sebagai contoh, Safia setelah pemergian kakaknya, dia menepati janji untuk menjadi seorang pelajar cemerlang dan menjaga ibunya dengan baik bersama adiknya Aqwa. Selain itu juga, dia telah selesai menerima segulung ijazah dan pergi ke kuburan kakaknya bersama ibu dan adiknya dengan membawa segulung ijazah tersebut dengan menyatakan kepada kakaknya bahawa dia telah menunaikan permintaan kakaknya tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adriana Balkis binti Ali. Nombor matrik 057376 daripada Program Diploma Teknologi Maklumat. Okey, saya akan menceritakan tentang konflik cerita kisahku untukmu. Konflik yang pertama ialah wujudnya ahli keluarga yang selalu pentingkan diri sendiri. Sebagai contoh, Safia merupakan seorang yang sombong, belagak serta tidak pernah menghormati adik-beradiknya antara satu sama lain, terutamanya Salina yang merupakan kakak sulung kepada mereka. Konflik yang kedua ialah sentiasa terdapat adik-beradik yang tidak pernah bersyukur
dengan apa yang ada. Sebagai contoh, Safia tidak pernah cukup wang yang diberikan oleh Salina untuk Safia kerana wang tersebut selalu disalahgunakan untuk keluar. Contohnya, Safia menggunakan wang tersebut untuk keluar bersama-sama rakannya dan lepak sehingga memberi tekanan kepada Salina kerana selalu meminta wang kepadanya. Konflik yang ketiga ialah munculnya perasaan iri hati antara ahli keluarga sendiri. Sebagai contoh, Safia berasa iri hati kerana ibu mereka melebihkan perhatian kepada kakak sulungnya iaitu Salina berbanding dirinya. Setiap kali berbual, ibu mereka lebih bercakap tentang Salina. Hal ini kerana Salina merupakan anak yang taat dan solehah, sentiasa sanggup melakukan apa sahaja demi menampung ahli keluarganya. Konflik yang keempat ialah terdapat perasaan suka menipu ahli keluarga sendiri. Contohnya, semasa cuti semester penggal kedua, Safia tidak pulang ke kampung kerana mahu meluangkan masa bersama rakan-rakannya dan dia telah berbohong kepada keluarganya bahawa dia mahu meluangkan masa untuk belajar bersama rakan-rakannya di hostel. Pada suatu hari, Salina telah pergi ke hostel Safia untuk melawat Safia, tetapi pengawal keselamatan di hostel tersebut mengatakan bahawa semua pelajar di hostel tersebut telah pulang ke rumah masing-masing. Seterusnya, Salina terus menelefon Safia yang ketika itu sedang berseronok dengan rakan-rakannya. Safia memberitahu Salina bahawa dia tinggal di rumah rakannya kerana hostel perlu dikosongkan oleh pelajar, walhal pada hakikatnya dia tidak mahu pulang ke rumah. Di samping itu, pada suatu hari, Puan Hasna telah menerima panggilan dari balai polis. Dia mendapat berita bahawa Safia telah ditahan kerana terlibat dalam sindiket penyebaran dadah di universiti. Salina yang menerima berita tersebut terus ke balai polis dan mengambil adiknya dengan membayar jaminan sebanyak RM2,000. Apabila sampai di rumah, ibunya memarahi Safia dan bertindak menampar pipi Safia. Salina cuba menenangkan ibunya. Safia telah menjerkah ibunya kerana sanggup menamparnya. Safia meluahkan segala yang terbuku di dalam hatinya dan menceritakan segala muslihat yang dilakukan terhadap kakaknya selama ini. Perkara sebegini berlaku kerana adanya rasa cemburu antara adik-beradik. Seterusnya, Salina memikirkan tentang apa yang akan berlaku terhadap keluarganya setelah dia tiada nanti. Dia berfikir sebegitu kerana dia telah mendapat tahu bahawa dia telah menghidap sakit bara hati tahap 4. Dia sangat risau keadaan ibunya dan adik-beradiknya yang lain. Perkara ini membuatkan dia lebih rasa lemah kerana selalu berfikir. Konflik yang keenam ialah Safia kerap menelefon meminta wang daripada Salina. Salina hanya memenuhi kehendak adiknya, tetapi pada masa yang sama dia berasa sedikit tertekan kerana wang yang digunakan untuk membeli ubat-ubatnya memerlukan kos yang tinggi. Dia terpaksa mencaturkan wangnya agar cukup untuk keluarganya dan untuk Safia yang sentiasa tidak cukup wang.